على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها والعافية أبدان وشفائها والنور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر يا كريم ربي زدنا علما وارزقنا فهما اللهم افتح علينا بفتوح العارفين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan, para jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Pertama-tama dan selamanya kita memuja dan syukur pada Allah kerana dengan bantuan Allah serta taufik dan hidayahnya ini dapat kita sama-sama hadirkan diri kita dalam ketaatan, iaitu di awalnya kita mulakan hari ini iaitu maghrib tadi dengan hadir daripada rumah, bertolak, bersihkan diri, ambil wudu, berjalan kaki, ada naik motor, ada naik kereta, datang dengan niat dan tujuan untuk menjadi hamba Allah, dengan niat dan tujuan untuk menyempurnakan kehambaan dan cita-cita Nabi SAW, iaitu mendirikan solat berjemaah, dan kemudian kita berzikir, bertahmid, berdoa, solat sunat, kemudian kita menunggu majlis ilmu, kemudian kita duduk dalam majlis ilmu. Masya Allah, permulaan hari kita ini permulaan yang baik. Dalam Islam, hari itu bermula pada maghrib. Kalau orang bukan Islam, contohnya agama Kristian, bermula hari 12 tengah malam. 12 tengah malam tu mula hari lain. Kita tidak, maghrib ke hari, tukar tarikh. Jadi permulaan tarikh kita tu dah cantik dah kan. Pada rumah siap-siap semua, dah mandi, make up semua kan. Keluar rumah akan telokong semua, panas pun panas lah Ustaz, jalan pun dah datang. Itu permulaan yang baik. Dalam syarah hikam, Ibnu Athaillah Sakandari rahimahullah mengatakan, siapa yang permulaannya baik maka pengakhirannya juga baik. Boleh faham kan? Tapi kita mengharapkan permulaan kita pun cantik, pengakhiran kita kembali pada Allah pun juga cantik. Kita kembali pada Allah sebagai hamba yang sebenar, sebagai hamba, bukan sebagai manusia kan. Bukan manusia tu akan habis, masuk kubur dah kena makan ulat, kena lah ulat tengok saya, bertepuk tangan ulat tu, oi letak alip masuk kubur habis hancur. Habis kembali pada nilai kehambaan yang kekal pada Allah, iaitu amal soleh kita, ketaatan kita, solat kita, puasa kita, zakat kita, sedekah kita, perjalanan kita ke masjid, perjalanan kita balik daripada masjid, itu semua dicatat oleh para malaikat, diketahui Allah. Adapun jasad kita masuk kubur, habis dah orang 3-4 hari mengkombong meletup, keluar maggot, keluar ulat-ulat dalam perut. Itu ya, tak ada apa dah. Tapi nilai kehambaan itu yang menjadi suatu orang kata apa, idaman bagi setiap manusia. Mudah-mudahan Allah golongkan kita sebagai hamba Allah dan mati kepada Allah, mati menuju pada Allah sebagai hamba Allah. Amin tuan-tuan. Jadi insyaAllah kita sambung balik pengajian kita daripada kitab ringkasan Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah lil Imam Asy'ari wal Maturidi, yang karyanya dikarang oleh Syekhuna Tuan Guru Syekh Haji Abdul Rauf bin Nurin hafizahullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. InsyaAllah sebelum kita mulakan pengajian kita, sama-sama kita mulakan pengajian kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Muka surat 76 tuan-tuan. Sifat sama, bukan sama tuan Sama tu sertu kan. Sama ni kalau bahasa fiqh, sama bukan sama mendengar. Sama ni ialah kita menyamak kulit.
dengan dabih. Dengan dabih ni alat untuk kita samak kulit tadi, seperti kulit lembu, kulit kambing yang untuk dijadikan pakaian ataupun dijadikan kirbah. Dalam apa ni, dalam orang Arab ni dulu dia kirbah ni ialah tempat simpan air yang kulit tu. Itu bagi kirbah. Tu kemudian dia jahit halus-halus, setitik air pun tak keluar. Yang tu dia panggil kirbah. Maka alat itu dabih. Maka dia panggil itu samak. Adapun kita membasuh membasuh 6 air mutlak dan satu itu 7 kali, dan salah satunya dengan air tanah, itu dia panggil sertu. Dalam kitab kitab Jawi dikatakan sebagai sertu. Sertu ni ialah menyucikan diri daripada najis mughallazah. Itu dia panggil sertu. Apa najis mughallazah? Iaitu segala yang berkaitan dengan babi dan keturunannya, dan apa juga berkaitan dengan anjing dan keturunannya. Itu dua benda, tuan-tuan. Baik. Jadi samak di sini ialah sifat Allah, iaitu maha mendengar Allah Taala. Bertentangan dengan apa, tuan-tuan? Somamun, iaitu pokak, tuan-tuan. Pokak tu somam. Summun bukmun umyun fahum la yarjun. Maksudnya tak dengar. Jadi kalau kita kata kalau Allah tak dengar, buat apa tu nak doa, tuan-tuan? Betul juga. Kan? Jadi pasal tu kalau kita faham Allah tu maha mendengar, maka para ahlullah di sufi ni dalam hati pun dia tak ada cakap benda buruk. Dia sentiasa bercakap pada perkara yang menuju kepada kebaikan, kerana Allah tu maha mendengar. Tuan-tuan cakap dalam hati, betul tak? Apa saya cakap dalam hati, tuan-tuan tahu tak? Apa tuan-tuan perempuan cakap dalam hati, siapa tahu? Tak tahu dah. Kalau tahulah, penuh rumah saya tu. Ustaz tolong hembui sikit, Ustaz tolong hembui sikit, wali. Mana tuan-tuan, Allah Ta'ala ni maha mendengar. Jadi itulah puncanya Allah Ta'ala memperkenankan doa, mendengar doa segala hambanya. Jadi mustahil dia tuli, yakni tidak mendengar, maksud mendengar Allah Ta'ala dengan makna nyata dan terang, iaitu maknanya Allah Ta'ala mendengar dengan apa? Sifatnya yang maha mendengar. Bukan macam kita mendengar dia tak, tapi dengan apa? Dengan telinga ataupun alat sokong bantu pendengaran. Yang orang pokak tu dia letak kan dalam belakang, dia ada wayar. Itu jangan joget kat telinga, tuan-tuan, bagi pokak dia kan. Kan? Mana cakap dia faham dengar. Kalau tak ada alat tu pun dia pun tak tahu apa benda cakap. Dia pun tak tahu apa dia cakap. Jadi kita ni kita mendengar dengan segala alatan. Sifat kita mendengar melalui telinga. Ada orang tak ada telinga pun pokak juga. Tapi nak beritahu apa, tuan-tuan, telinga ni bukanlah dia sebenarnya alat saja. Kalau Allah Ta'ala nak bagi dengar, dia akan dengar. Orang tidur kan, orang kata apa, tidur mati lah. Bom Hiroshima meletup pun dia tak dengar, tuan. Itu memang dia tak dengar. Tidur mati orang ni, tengah-tengah kan, macam nak talqin pun ya juga, tapi bernapis lagi. Itu telinga ada tapi tak dengar juga. Sebab yang memberi pendengaran ialah Allah yang memberi pendengaran. Kalau kita kata mana dengar ni, telinga dengar, mana dengar. Dengar ni satu benda yang kita boleh faham dengan akal tadi. Masuk ayat tadi tungtang-tungtang dalam gendang kita, menyalurkan maklum pada otak, maka otak dengan segera refleks itu memberi jawapan apa yang kita dengar. Betul tak? Dulu ada radio, dulu dia ada buat peraduan, teka bunyi gitu. Bunyi apa tu? Tawaran sampai 40,000 kan? Dia naik RM50, 100, 150, 200, sekian-sekian sampai 40,000 kan? Last sekali dia ada orang tu jawab betul lah, dapat 40,000 tu betul. Yang lain dan dah agak dah, dan dah agak.
Makna alat telinga ni hanya untuk mengetahui ataupun memahami sesuatu keadaan ataupun perkara. Baik. Maka pendengaran Allah Ta'ala itu maksudnya maha mendengar Allah itu kepada dua perkara, iaitu perkara yang wajib dan juga perkara yang harus. Dalam setengah kitab Tauhid dia ada lagi tambahan, itu mustahil mustahil didengar Allah. Ada satu tambahan dia tertambah. Apakah perkara yang mustahil didengar Allah Ta'ala? Pertama, wajib Allah mendengar apa? Segala zatnya. Allah mendengar zatnya. Kita tidak mendengar zat kita. Dengar tuan, bulu roma kita bercakap apa benda ni, tu gila tu kata, cakap seorang tu. Awak bercakap dengan siapa? Saya cakap dengan bulu roma saya. Biar betul. Awak bercakap dengan siapa? Saya bercakap dengan telinga saya. Saya mendengar telinga saya ni bercakap sesuatu. Boleh faham tak? Di dunia tak dengar, tapi di akhirat mungkin kita dengar. Kan apa dalam Quran apa? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu ditutup afwahihim, ditutup segala mulut-mulut kamu. Wa tukallimuna aydihim, berkata-kata tangan kita ni. Dan kaki kita di mana dia akan menjadi saksi akan kelakuan kita di dunia dahulu. Maka kita sendiri pun dengar apa penyaksian tangan kata, ya Allah, benar ya Allah, tangan inilah yang pergi mengambil Al-Quran, tangan inilah ya Allah yang menyembelih binatang korban, ya Allah, kaki inilah yang ke masjid ya Allah. Dia akan menjadi saksi. Begitu juga dengan kelakuan buruk. Ya Allah, tangan inilah yang pergi cuci mesin ya Allah, tangan inilah yang pergi ke kedai mesin. Semua ada kesebut. Kaki inilah yang pergi merompak beg, tangan inilah yang mengira sebab mesin tak ada. Jono mengira. Ponek pun nak kira, polis datang tak. Ponek tu kira dah lah, tak dapat apa. Berapa merompak tadi? 24,000. Tak payah kita nak mesin, kira mesin lagi dah. Tangan semua akan jadi saksi. Tak payah tunggu akhirat tuan-tuan. Tak payah tunggu akhirat. Cop jari ni tanya kita punya apa ni, Abang Syarul kan, anggota polis. Cap jari yang letak je kan, tahu sampai Z, kau lahir mana, bapak kau siapa, mak kau siapa, darah kau jenis siapa, kau kerja mana dulu, kau pernah berapa kali keluar negara, balik Malaysia berapa kali, semua cap jari je. Itu pun dah bercakap dah tuan-tuan, melalui data. Ke akhirat macam mana? Cannot imagine. Tak boleh fikir. Teknologi Allah lebih canggih. Allah punya urusan lebih canggih. Kalau kita kata cop jari pun boleh keluar dia punya data, Allah punya teknologi macam mana? Wa tukallimuna aydihim, tangan kamu akan berkata-kata. Hebat tak? Hebat teknologi Allah kan. Jadi tangan kamu berkata-kata, telinga pula mendengar apa yang dikatakan oleh tubuh badan kita. Dan Allah Ta'ala mendengar zatnya dan segala sifat-sifatnya yang maknawi, yang ma'ni, seperti sifat kudrah, sifat iradat, ilmu, sama', basar, kalam dan sebagainya, semua didengar oleh Allah. Macam mana Ustaz? Tanyalah Allah Ta'ala. Saya pun tak tahu kan? Kita pun tak tahu. Tapi itulah yang didengari Allah, iaitu Allah mendengar perkara yang wajib. Kenapa dikatakan Allah mendengar perkara yang wajib? Kerana kewujudan Allah itu wajib. Wajib pada akal. Sebenarnya wajib di sini lah wajib akal, tetapi bila dikatakan Allah tu maha mendengar, maka Allah mendengar pada zat yang wajibul wujud. Mendengar akan sifatnya yang berdiri atas zat yang wajibul wujud. Maksudnya apa yang kudrah ada pada Allah, apa yang iradah yang ada pada Allah, apa ilmu yang ada pada Allah, ini didengari oleh Allah Ta'ala. Boleh faham? Dan juga perkara yang mustahil Allah dengar, mustahil Allah dengar pun ada juga. Apakah yang mustahil Allah dengar? Iaitu Allah mendengar akan sekutunya berbicara. Ada tak sekutu Allah dalam dunia ni?
Ada Allah ni ada orang JV dengan Allah baik dunia ni tuan. Ada tak? Kalau tak ada, maknanya benarlah la ilaha illallah. Itulah la ilaha illallah, tiada sekutu, tiada yang berhak yang disembah melainkan Allah. Makna tidak ada sekutu. Allah tidak ada sekutu tu, tak ada JV, tak ada Tuhan yang sama taraf dengan dia, sama hebat dengan dia, sama kudrah dengan dia, tidak ada. Kalaulah di situ ada selain daripada Allah, maka jadi syirik nanti. Jadi memperduakan Allah Ta'ala, maka itu hukumnya berdosa besar, itu mensyirikkan Allah. Jadi Allah Ta'ala tidak mendengar sekutunya, tidak mendengar syarikat, perkara zat yang ada JV dengan Allah, tak ada. Dan Allah mustahil Allah Ta'ala mendengar akan segala isteri dan anak-anaknya, kerana anak dan isteri itu mustahil wujud, tidak wujud. Dalam ilmu Allah tidak ada yang wujud, iaitu maksudnya setiap wujudnya ialah isteri dan anak-anak. Ada tuan, Allah ada isteri ada anak? Mana ada? Kalau Allah ada isteri ada anak, dah tentu Allah berjantina pula. Nanti kalau Allah ada isteri dan anak, pasti Allah Ta'ala pula nanti jadi bergantung dan berharap kepada anak dan isteri, maka tidak didengari Allah, kerana tidak sekali-kali wujud, tidak sekali-kali wujud. Maka sama Allah mendengar, Allah tidak mendengar, mustahil Allah mendengar perkara yang mustahil akan wujudnya. Ataupun dalam ilmu Allah, contohnya dalam ilmu Allah, Zaid itu Zaid dan isterinya mandul. Dalam ilmu Allah yang Maha Qadim tertulis bahawa Zaid dan Zaidah tidak ada anak, maka Allah tidak mendengar anak Zaid tadi, maka tak wujud, kan nak dengar pula. Tidak mendengar. Boleh faham kan? Itu tak ada, tuan-tuan kena ada sikit tambahan di situ. Dan juga harus Allah Ta'ala mendengar akan segala perkara yang harus, iaitu kita panggil mumkinul wujud, perkara yang mungkin wujud, perkara yang baru wujud. Seperti Allah mendengar zat yang baru, ataupun seperti alam ini, 7 petala langit dan 7 petala bumi. Allah dengar tak? Dengar. Yo. Allah dengar tak manusia? Allah dengar tak jantung kita berdetak-detak? Dengar. Benda tu maujud tak? Ada. Maujudat, benda yang ada, maka Allah dengar. Allah dengar tak derap kaki semut berjalan di atas batu? Dengar tak? Dengar. Kita dengar tak? Tak dengar. Lagi apa? Cahaya wujud tak? Wujud. Allah mendengar cahaya. Benda yang wujud, maujudat. Benda yang maujudat semua didengari Allah Ta'ala dengan inkisyaf, tanpa dengan disingkapkan segala pendengarannya kepada Allah Ta'ala. Batu-batu, pokok-pokok, langit, bumi, air laut dan sebagainya itu didengari oleh Allah Ta'ala tanpa hijab, tanpa sutra, tanpa satr, atau tanpa ada penabir. Semua didengari Allah dengan teliti pula, sama ada dalam bentuk batin, dalam hati, ataupun dalam bentuk zahir. Dan suara yang baharu, suara baru macam kita lah. Tadi kita bercakap daripada maghrib sampai sekarang bercakap, Allah dengar. Saya lah kan yang bercakap saya. Dalam hati kita ya pun Allah dengar. Bila lah Ustaz Nabi ni apa dah ni, sujud nasi goreng tu dalam hati semua Allah dengar. Tu semua Allah ilhamkan tu apa dalam hati tuan-tuan tu. Tak adalah, maksudnya situlah Allah Ta'ala memberi, Allah Ta'ala mendengar akan segala makhluknya. Segala sesuatu tidak tertinggal dan tidak tercicir satu makhluk pun didengar oleh Allah Ta'ala, makhluk yang maujudat. Ataupun ada juga makhluk yang mana belum didengari Allah. Maksudnya belum di sini bukan Allah tak boleh dengar, belum didengari kerana belum wujud. Itu perkara yang sayujat, perkara yang akan wujud.
Seperti kita beriman tak akan berlakunya kiamat? Ada tak sini tak percaya kiamat? Ada tak? Kalau tak percaya kiamat, kena ucap syahadah balik tuan. Sebab itu janji Allah akan berlaku kiamat. Yakin nak kiamat tu berlaku? Dah berlaku ke belum? Belum. Dalam ilmu Allah dah tahu tak kiamat akan berlaku? Ya. Dalam ilmu Allah dah tahu bila kiamat terperinci, Allah tahu. Belum jadi, tapi dalam ilmu Allah yang Maha Qadim lagi azali dah ditentukan. Maka semua makhluk tidak mengetahui bilakah kiamat. Termasuklah Nabi besar kita sallallahu alaihi wasallam, bila malaikat Jibril tanya pada Nabi mata sa'ah, bilakah berlakunya kiamat, maka Nabi pun kata orang yang bertanya lebih mengetahui daripada yang ditanya. Bukan maksud itu Jibril tahu, tidak, maksudnya dari ilmu Allah dalam apa ni, Lauhul Mahfuz, Allah dah tulis semua yang akan berlaku. Tapi dalam ilmu Allah yang sebenarnya tak siapa pun tahu. Lauhul Mahfuz boleh tulis, Allah boleh padam, dia ganti bila-bila. Tapi di sini bila belum berlaku, maka sini ulama kata belum didengari Allah. Tetapi Allah mampu tak dengar? Mampu. Jikalau maksudnya dengan qawi, dengan keperkasaan, dengan kekuatan, kemampuan Allah untuk mendengar, ya boleh. Maka Allah jadikanlah kiamat tu. Sekarang tanpa tunggu kita pun, tak ada Dajjal pun tak keluar lagi, tiba-tiba kiamat. Boleh tak? Boleh. Suka hati dia lah. Dia nak letup ke bumi ni, kau nak letup hancur alam ni pun suka hati dia. Dia punya alam ni. Macam kita lah nak beli rumah, kan? Beli rumah asal tak lawa, ada duit sikit, keluar air sinar buat rumah, kan? Keluar air sinar dapat 30,000 pula, bini pun dapat 30,000, nak buat apa? Buat rumah lah bang, buatlah rumah 60,000. Kita pun tengah pecah-pecah rumah, datang jiran, kau buat apa ni bang? Nak sambung rumah, kau ni dapat air sinar, nak buat apa? Dah boleh buat rumah. Dia kata suka hati dan duit saya, betul tak? Allah Ta'ala lebih daripada tu. Allah nak hancurkan alam ni boleh, Allah nak kekalkan alam ni boleh, Allah nak kekalkan sesuatu ciptaan Allah pun boleh, Allah nak fanakan sesuatu pun boleh, Allah tak nak wujudkan alam langsung ni pun boleh. Tak ada masalah. Sebab Allah tidak pernah terikat dengan sesuatu pun. Yang Allah hanya laksanakan fa'alul lima yurid. Allah hanya buat apa yang dia nak saja. Hakikat dalam dunia ni berlaku dengan apa yang dia nak, itu saja. Nampak macam kehendak kita, aku nak pergi semayang, kita pun dapat semayang. Sebenarnya itulah yang Allah nak tak kita. Baik, segala suara baru. Okey, baik, boleh faham mana perkara sayujat juga ada satu perkara tambahan, cuma dalam kitab ni dia bagi ringkasan, maka guru kami meletakkan ringkas-ringkas. Itu pun saya tambah-tambah tu sebagai kita punya apa ni lah, tambahan. Mudah-mudahan bermanfaat pada kita. Nanti anak kita, bah kalau itu abah atuk itu ayah apa ni, Allah tak dengar lah kiamat tu. Kita terangkan perkara tu sayujat belum berlaku, tapi pasti berlaku. Boleh Allah dengar? Boleh Allah dengar dengan qawi, dengan kekuatan, dengan kemampuan daripada Allah. Huraiannya sama ialah sifat yang tetap ada, yang qadim lagi azali, yakni sedia kala. Sejak bila Allah dengar tuan-tuan? Sejak sedia kala. Kita mendengar bila kita mendengar. Saya Ustaz, masa dalam perut mak saya dah dengar dah, mak saya batuk bergaduh bapak saya, kan? Ada dalam perut lagi dia dengar mak dia bergaduh dengan bapak itu menipu. Orang kuat pun kita boleh dengar pun mungkin makan masuk bulan lah, mungkin umur kita 9 bulan ke 11 bulan ke, paling common pun setahun lah. Itu baru kita boleh mendengar. Itu pun tak dengar boleh, tapi tak tahu, tak ada kesedaran lagi pada itu, tidak ada akal lagi untuk mengetahui apa yang maklumat yang diberikan. Maka Allah Ta'ala mula mendengar sejak bila? Sejak azali lagi qadim. Sejak azali Allah Ta'ala. Azali Allah Ta'ala itu bukan kita ni hudus baru, semua baru.
Besok mata dah gabun lah, Ustaz. Bila kau dah gabun dah bau lagi, Ustaz. Tak nampak kucing mani dah 3 boleh lah. Tak nampak. Macam tu lah. Macam tu lah. Kaki kau krem, kau kopeh ni, bila kono ni bau kono, Ustaz. Mana semua ada kaitan, semua bau kono. Besok pula mana pergi tahu, baru meninggal lah. Baru meninggal semalam. Macam tu lah. Semua perkara baharu. Maka Allah Ta'ala mendengar sejak sedia kala. Mendengar Allah, melihat Allah Ta'ala itu sejak sedia kala. Jangan tanya sedia kala tu macam mana, tuan. Sebab Allah itu wujud bukan kerana dikeranakan. Kita ni wujud kerana dikeranakan. Allah wujud bukan dikeranakan. Kita wujud kerana dulu tak ada, sekarang baru ada. Allah dulu bukan bermula Allah wujud itu, dulu Allah tak ada baru Allah wujud, tidak. Itu salah. Allah tidak, Allah itu wujud bukan kerana ataupun yang dikeranakan. Itu dalam bahasa Jawi lah, kitab Jawi kata itu. Boleh faham itu sama. Anda hendaklah mengetahui bahawa tiap-tiap sesuatu terbagi pada dua, iaitu perkara yang maujudat ataupun perkara yang ma'dumat. Itu perkara yang maujud, perkara yang wujud di sisi Allah Ta'ala, sama ada wajib dan juga perkara yang jaiz. Wajib itu ialah zat dan sifat Allah, jaiz itu ialah segala perkara yang baharu, perkara yang boleh terima ada dan boleh terima tiada. Dan makdumat ataupun perkara yang makdum ialah perkara yang tiada, yang mustahil. Maksudnya yang mustahil, tiada yang mustahil, maksudnya tiada tu dalam kurungan tu yang mustahil, tuan. Yang kedua, tiada yang jaiz. Maksudnya tiada bagi yang jaiz. Yang mustahil tu kurungkan, yang jaiz pun kurungkan. Jadi yang tiada iaitu yang mustahil ada, dan kedua yang tiada yang jaiz. Baik. Contohnya ada yang wajib, itu zat dan segala sifat Allah Ta'ala yang sifat makna ataupun sifat ma'ni. Seperti sifat kalam, sifat kudrah, iradah, ilmun, hayat, sama' basar, didengari Allah Ta'ala. Dan kedua ialah perkara yang jaiz, itu perkara yang mumkinat. Dalam perkara mumkinat itu ada bermacam-macam, ada batu bata, ada pokok, ada manusia, ada langit, ada bumi, ada matahari, ada zuhal, ada marih, ada bintang, ada macam-macam ada lah. Itu semua didengari oleh Allah Ta'ala. Cahaya didengari Allah Ta'ala, dan segala sesuatu yang ada wujudnya Allah dengar. Baik, roh, malaikat, iblis, semua didengari oleh Allah. Iaitu segala perkara mungkin yang ada sekarang. Misalnya diri kita, apa yang kita lihat sekarang, dan segala mungkin yang jadikan. Kenapa dikatakan sekarang? Kerana sekarang saja yang wujud. Yang lepas dan yang akan datang belum wujud lagi, belum wujud. Namun dalam ilmu Allah dah ada dah apa yang akan berlaku, akan datang, dah tahu. Tapi perkara yang akan datang itu tak wujud. Perkara yang akan datang belum ada yang wujud lagi. Kita cuma hidup masa sekarang, tuan-tuan. Kalau ikutkan, kalau tuan-tuan boleh, kalau dalam ilmu makulat, ilmu akal, yang ada sekarang je, yang lepas dah lepas, nak patah balik sesaat yang lepas nak patah pun bayar. Nak ke depan belum tentu wujud. Maka yang wujud ialah sekarang. Itu yang maksudnya dilihat oleh, didengar oleh Allah. Dan segala perkara yang mungkin yang akan dijadikan, iaitu perkara yang sayujad, mendengar Allah Ta'ala akan hari kiamat. Boleh. So bila hari kiamat tu berlaku, maka didengari oleh Allah Ta'ala. Tapi dalam ilmu Allah dah tahu poket gaung kita semua macam mana, tompek kita macam mana, apa persoalan kita akan tanya pada Allah, apa soalan yang Allah akan tanya pada kita, semua dah diketahui oleh Allah. Kalau tuan-tuan tengok dalam kalau ini macam mana cerita, baca cerita jugalah. Kalau tuan-tuan tengok dalam perbahasan ilmu kalam, seperti Imam Fakhruddin Razi rahimahullah mengatakan, jikalau dalam akal kita, dalam ilmu akal kita mengatakan Allah Ta'ala tidak ada pendengaran ataupun penglihatan pun tidak menjadi masalah pada Allah, kerana semua perkara itu telah diketahui oleh Allah.
Tuan-tuan, kalau kita tengok apa guna Allah nak melihat dan mendengar, sedangkan semua perkara telah diketahui olehnya dengan inkishaf, tanpa ada hijab, tanpa ada kerahsiaan, diketahui oleh Allah. Maka kalau dari segi akalnya, maka kalau Allah tidak mendengar dan tidak melihat pun tidak menjadi masalah, kerana dia ketahui. Sebab kalau kita lihat sisi lain pula, penglihatan dan pendengaran sebenarnya ialah untuk maklumat. Betul tak? Kalau kita tak melihat, tak mendengar, boleh tak kita dapat maklumat? Bahkan dalam syarak, orang yang buta dan tuli, buta pokak ni bukan mukallaf. Dia tidak mukallaf lagi, dia tak dengar apa-apa. Jadi dia kalau dia mati masuk syurga tu, tuan, misal dia tak tahu, diri dia pun tak tahu. Jadi Allah Ta'ala, kalau dikatakan pun Allah tidak mendengar dan tidak melihat pun tidak menjadi masalah, kerana semua telah diketahui oleh Allah. Namun apabila Allah sendiri yang menceritakan tentang dirinya, sifatnya itu mendengar dan melihat, maka sabitlah Allah itu mendengar dan melihat. Hukum akal pun terpotong di situ. Sebab Allah sendiri yang cerita dirinya yang mendengar dan melihat. Innallaha sami'ul basir. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Allah mendengar dan Allah yang melihat. Maka dalil akal tadi itu jadi munqati', terputus. Benda yang terputus, tak ditolaklah. Namun akal tetap beriadah, tetap berjalan, memikir. Namun ada perkara yang tak mampu dijawab oleh akal, maka Al-Quran akan menjawab. Faham tak? Satu, Al-Quran itu, penerimaan Al-Quran tu kena ada satu fahaman yang betul. Kalau Al-Quran tu difahami dengan cara salah, maka kita akan mendapatkan cara yang salah. Itu Allah kata dalam Quran, yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Dengan Al-Quran itu ramai yang disesatkan, dengan Al-Quran juga yang dapat hidayah, ramai yang dapat hidayah. Jadi maksud di situ ialah kita punya penerimaan, kita punya wadah, manhaj kita tu. Kalau manhaj kita bukan ahli sunnah wal jamaah, manhaj kita Syiah ke, Mu'tazilah ke, Qadariyah ke, macam-macam Yahyah, Joyah semua tu, maka fahaman kita ikut fahaman tu lah. Tapi kalau fahaman kita ni fahaman ahli sunnah wal jamaah, fahaman yang betul, menggunakan qawaid yang betul, kitanya pembelajaran silibus tu betul, maka kita akan memanfaatkan Quran dengan jalan yang betul. Faham tak? Itu sikitlah tambah-tambahannya. Kedua ialah perkara yang tiada, iaitu tiada didengari, maksudnya perkara yang makdum, perkara yang sama ada mustahil dan juga jaiz makdum. Mustahil yang makdum, mustahil yang tiada, dan mustahil yang tiada pada jaiz, itu perkara yang harus. Seperti syarikul bari, ataupun seperti syarikat Allah. Allah syarikat di mana Allah tidak mendengar sekutunya, dan Allah Ta'ala tidak mendengar perkara yang tiada, yang jaiz. Macam mana tadi itu? Yang pertama ialah segala mungkin yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala tidak akan jadi, seperti anak Abdullah yang mandul. Maka anak itu tak wujud, anak itu tidak wujud, maka tidak didengari oleh Allah. Syarikul bari itu ialah seperti anak, isteri, sekutu dan sebagainya. Segala mungkin yang B lah, segala mungkin perkara yang boleh terima wujud dan tidak, yang boleh terima wujud dan boleh terima tidak wujud, yang telah dihapuskan. Seperti nenek moyang. Maksud di sini ialah Allah Ta'ala, bila dulu nenek moyang kita dulu ada tak? Mesti semua ada, takkan jadi sendiri pula kita ni. Awak nenek awak siapa? Saya tak ada. Nenek ayah pun tak ada. Tapi macam mana saya jadi sendiri, Ustaz? Ni orang gila, tuan. Jadi sendiri, hebat. Mana semua orang ada nenek moyang. Baik. Di sini nak bagi tahu apa, tuan? Segala mungkin yang telah dihapuskan, bermaksud
kaum-kaum yang terdahulu, yang mana Allah hancurkan. Sekarang dah tiada jasadnya tiada. Maka Allah Ta'ala tidak, maksudnya Allah tidak lagi mendengar jasadnya, yang hanya Allah mendengar rohnya saja. Namun ada juga mereka yang terpilih yang mana jasad dan rohnya masih ada, seperti jasad dan roh sekalian para anbiya alaihi salatu wassalam. Jasad dan roh mereka itu masih ada, dan semua para anbiya alaihi salatu wassalam hidup di kubur, di makam mereka. Ini kalau apa ni, kalau di India Ustaz Hayati tak orang Hayati ni kita mengatakan bahawa sekalian nabi-nabi termasuk dalam junjungan kita sallallahu alaihi wasallam semuanya hidup di kubur. Semuanya hidup di kubur. Dan juga segala orang yang syahid, orang yang syahid, jasad dan rohnya masih di kubur lagi. Dia hidup dengan jasad dan dengan roh dia dalam kubur. Itu maknanya Allah melihat lagi jasadnya, melihat lagi rohnya. Dan orang yang macam kita ni, orang yang dahulu yang mati itu bukan pasal syahid, mati itu pasal adat dia sebagainya, maka jasadnya hancur. Yang Allah lihat hanya roh saja, roh saja yang ada, roh saja yang wujud, maka dilihat oleh Allah. Kesemua perkara ini tidak didengari oleh Allah Ta'ala kerana sama hanya mendengar perkara yang maujudat saja. Maka tubuh dah tak ada, maka tidak didengari oleh Allah. Kalau orang nenek moyang kita matilah, tapi Nabi Nabi SAW bila kita datang menziarahi Nabi, maka kita memberi salam pada Nabi. Nabi jawab salam kita, kerana Nabi itu hidup di makam baginda. Nabi itu hidup di makam baginda sallallahu alaihi wasallam. Difaham dari kenyataan di atas bahawa Allah Ta'ala mendengar dengan sifat samanya, yakni Allah mendengar dengan sifat mendengarnya akan tiap-tiap suatu yang sama, yang ada, yang wujud. Yang ada tu yang wujud, sama ada yang qadim, iaitu pada dirinya, zatnya seperti dia, atau yang ada itu baharu, itu seperti perkara makhluk. Seperti dia mendengar segala zat makhluk, sifatnya, segala perbuatannya, dan juga suara. Kalau kita mendengar sekarang, tuan-tuan mungkin dengar bunyi, selain bunyi tak dengar, tuan-tuan. Selain daripada bunyi kita tidak akan dengar. Tuan-tuan belilah, orang dulu nenek-nenek kita dulu, makcik mak-mak kita dulu beli piring hitam, tuan-tuan. Beli piring hitam. Belilah, orang panggil apa tu, dia punya ni LP ya. Orang panggil apa tu? Piring hitam lah, piring hitam. Beli piring hitam lah, dia buka piring hitam, dia tak letak kat acuan tu, letak kat telinga dia. Oh, terganggu-ganggu. Kau apa tu, dengar lagu Syarifah ini kata. Dia letak telinga ni. Buat apa letak lah, tapi saya dah boleh dengar dah. Itu lain macam tu. Itu tintong tu namanya. Itu bawa lepas kono lah tu. Lain macam. Takkan boleh dengar. Melainkan kita letak dalam mesinnya, dia letak jarum, kiok, baru boleh dengar dia punya suara. Kalau letak saja tak boleh. Letak kaset pun tak boleh letak kasetnya. Beli kaset mahal letak macam ni. Nampaklah gila tu kan. Makna tuan, kita ni mendengar bunyi saja. Kita mendengar bunyi saja. Dan kat dunia ni lah. Misalnya Allah Ta'ala mendengar tubuh Zaid, suaranya dan gerak gerinya, semua Allah mendengar. Bukan Zaid je, Syahrul ke, Haji Deris ke, semua Allah dengar kan? Semua Allah tahu. Satu yang ulama kata, sehingga derap kaki semut pun didengari oleh Allah. Dua butir pasir yang berlaga dalam lautan yang paling dalam sekalipun didengari oleh Allah, tanpa ada hijab, tanpa ada satar, tanpa ada penghadang ataupun tabir.
Jika anda berkata mendengar suara itu mudah difahami, tetapi mendengar tubuh zaid dan binaan dinding tidak jelas pada fikiran kami, bagaimanakah itu? Kami menjawab, wajib atas kita mempercayai dan beriman bahawa Tuhan mendengar tiap-tiap sesuatu yang ada, termasuklah tubuh dan binaan dinding, kerana sesuatu yang wujud. Kalau Allah tak dengar dinding ni, mana lemah lah. So kalau makhluknya ada benda yang Allah tak dengar, betul kan? Jadi macam tak nampaklah ketuhanan itu. Semua perkara saya dengar, tapi ada juga perkara yang wujud saya tak dengar, kata. Mana kekurangan lah di situ. Maka kalau Allah tak dengar hambanya, maksudnya benda-benda yang tidak berbunyi, maka nanti akan menafikan sifat tanzih Allah Ta'ala, sifat yang menyucikan Allah Ta'ala. Maka kita itu akan menyebabkan sifat naqais pula, sifat kekurangan pada Allah, iaitu ada perkara yang Allah dengar, ada perkara yang Allah tak dengar. Seperti kaum Mu'tazilah, seperti kaum Qadariyah. Seperti cerita ni, cerita bab lain ni Qadariyah. Qadariyah ni ialah satu kaum yang menentukan bahawa segala perbuatan itu tidak diketahui oleh Allah Ta'ala, sehinggalah orang itu membuat perkara tersebut. Faham? Contoh kan, contoh, sebelum kita datang majlis ni, Allah tak tahu apa kita nak bincang, tak tahu dan tak dengar apa kita nak bincang. Kita datang dah hidup, baru Allah tahu, baru Allah tahu. Bermakna sebelum ni Allah tak tahu. Jadi pendengaran Allah tu dah baru sifat sama Allah tu dah tak qadim dah, jadi sifat sama Allah tu baru. Jadi maklumat pun dapat baru, sifat ilmu Allah pun baru, sebab baru tahu hambanya tu dah baru buat amalan zikir, bagi pahala lah, dah buat lah. Mana Allah Ta'ala itu dah tahu, dan dah tahu sejak azali lagi. Dan mendengar Allah Ta'ala dalam ilmu Allah itu akan perkataan-perkataan yang itu nak dilantunkan telah diketahui oleh Allah Ta'ala. Faham? Jadi apa yang kita kata dan nak kata, yang berkata, yang keluar suara macam mana, suara kita tinggi rendah, semua dah ditentukan oleh Allah. Ada dalam mazhab Imam Maturidi mengatakan bahawa itu dipanggil ta'alluq idrak. Ta'alluq idrak, maksud ta'alluq idrak ni ialah satu dapatan daripada Allah. Allah tahu manis kita rasa minum air tu, tahu tak macam mana? Allah tahu manis yang kita rasa, masam yang kita rasa, ponek yang kita rasa, semua diketahui oleh Allah. Dan kita cakap, semua diketahui oleh Allah Ta'ala satu persatu. Jadi dinding kalau bercakap pun tak ada masalah. Kita pun kadang-kadang awak yang main-main, kalau awak tak begitu, dinding akan begitu saya sewa itu ayat polis tu. Dinding dia akan bercakap. Sekarang tengah risau tuan, dinding boleh cakap yo. Lain macam kan. Persoalannya bagaimanakah cara hendak mendengarnya adalah tersembunyi daripada kita. Maksudnya kita tak tahu cara kaifiah yang Allah dengar. Yang kita tahu Allah Maha mendengar. Bagaimana caranya? Wallahu ta'ala alam. Bukan kita wajib tahu pun. Kan? Dinding apa yang awak cakap dengan Allah? Tak ada pun. Tak tahu pun. Kalau dia cakap gitu, kita pengsan dah kan. Siapa lah tengah malam cakap kan, bunyi dinding kan. Keruk kerak selubung kan, tak sampai dah cakap dah. Benda yang ganjil, hawarikul adat, perkara yang bertentangan dengan adat kita, memang lari tuan, memang pindah rumah. Dinding cakap, sebab saya pindah, dinding tu cakap sampai kiamat tu dah nak beli rumah tu dah. Risau. Tiada siapa yang mengetahui hakikat zat Allah Ta'ala, sifatnya dan kaifiat tata caranya. Ta'alluq sifat Allah Ta'ala telah terdahulu pada bahas sifat mukhalafatu Ta'ala lil hawadis. Tuhan itu ialah zat, segala sifat, perbuatan dan cara-cara ta'alluq sifat-sifat Allah Ta'ala adalah tidak menyamai, tidak menyerupai makhluk, tidak boleh ditanya di mana dan bagaimana. Jangan tanya, cuma kita tahu je. Sifat 20 tuan, belajar sifat 20 ni bukan kita nak tahu hakikat, kita nak tahu secara akal saja. Hakikat kita tak tahu. Bila tuan masuk syurga baru nampak, ni sifat kudrat Allah, ni Allah Ta'ala apa yo. Sekarang kita tahu, kita hanya
Memahamkan akal kita akan ketuhanan. Macam mana kita boleh fahamkan diri kita nak cari duit, macam mana kita boleh fahamkan diri kita nak buat rumah, macam mana kita boleh fahamkan kita nak cari bini lawa, macam mana kita nak fahamkan diri kita nak cari lelaki handsome. Begitulah kita nak memahamkan akal kita, bagaimana kita nak melahirkan kewujudan dalam hati kita, perasaan bertuhan. Akhirnya orang yang ada perasaan bertuhan itu amal ibadahnya lebih bermutu daripada orang yang tak merasa air Tuhan itu wujud. Akhirnya orang tak semayang, orang tak solat, buat mungkar, bunuh orang, tikam orang, kan? Segala buat perkara tak baik pasal dia tak rasa Tuhan itu wujud, maka dia pun tinggalkan perkara baik. Adapun kalau orang tu buat baik pun, saya tak percaya Tuhan tu, tapi saya buat baik, itu mungkin daripada hikmah di hidup dia. Bahagian hidup dia suka pada kebaikan dan dia rasa tenang bila buat baik. Tapi tetap sama juga, dia tidak menikmati ketuhanan. Tapi bagaimana orang yang menikmati ketuhanan, menikmati bertuhan, maka dia akan melaksanakan kehambaan. Kalau orang tidak mengetahui dirinya dan dunia ni ada Tuhan, yang mana hari pembalasan akan datang dan sebagainya, maka dia pun tak nak buat amal soleh. Orang tanya dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, kata, wahai Umar, satu orang kan, dia ni orang orang yang kafir, tanya, wahai Umar, apa pendapat kau? Dia kata, kalau engkau ni beribadat siang malam, hidup macam ni, zuhud sebagainya, kau masuk kubur, tiba-tiba kubur tengok tak ada apa-apa pun. Dia masuk kubur, dia tengok tak ada apa pun, tak ada azab, tak ada soal, tak ada apa, semua tak ada. Bagaimanakah kamu nanti? Orang tu nak fairly esok kau buat pandai-pandai apa-apa, kalau kau mati kan esok macam mana? Tengok kubur pun tak ada. Sayyidina Umar kata, kalau aku boleh jawab soalan kau, tapi aku jawab soalan aku dulu. Macam mana? Kau fikirlah sekarang, kau tak buat apa-apa sekarang ni, kau pun main ngodah, lentur-lentam dan sebagainya, masuk kubur, tiba-tiba ada pula lah kubur. Apa kau nak buat? Lagi parah kan? At least kalau kat dunia tu, kalau kita tak, contoh kalau lah kita buat amal ibadat sekian-sekian, mati tak ada, okey, fine lah, at least kita dapat ketenangan. Daripada kita langgar perintah Allah, semua hidup syirik dan sebagainya, mati tengok dalam kubur memang ada soalan kubur, memang ada malaikat mungkar nakir datang, memang kena ada azab, memang mana nak lari tuan? Mana nak lari? Tak dapat lagi 7 kali 3 tempat kita tu kan. Tak dapat nak lagi dah John. Kan? Memang itulah azab. Jadi kehidupan dunia ni kita carilah nilai kehambaan. Untuk memahami nilai kehambaan, kita mesti mengenal Allah. Macam mana satu orang itu berkata dia bekerja, mesti ada pekerjaan dia dengan tuan dia. Tuan-tuan, awak ni kerja apa? Saya menganggur. Mana tak kerja, kita faham lah. Dia tak ada bos. Dia kerja sendiri pun tidak. Tuan pun tak ada. Bos pun tak ada. Tapi awak kerja apa? Saya kerja dengan jabatan kerajaan. Jabatan apa? AADK. Pengarah apa? Yang baru ni nama lain lah. Sekian-sekian tahulah. Mana dia ni orang kerja kerajaan. Dia ni kerja dengan yang apa ni, dia kerja dengan Seri Paduka yang di Pertuan Agong. Mana bos dia yang Pertuan Agong tadi, dia tu pekerja kalau bekerja sendiri lain, dia yang majikan. Jadi orang yang beramal, orang yang mengatakan untuk dia mengetahui hakikat kehambaan, mestilah mengenali ketuhanan yang ada pada Allah. Bila mengenali ketuhanan yang pada Allah, maka mudahlah dia melaksanakan kehambaan. Yang hamba ni pula bila dah faham, tahu, buat je lah, kerana itu yang Allah nak gitu. Wallahu ta'ala alam. Nanti sambung balik sifat basar, sifat melihat Allah Ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Soalan kan? Dah masuk isyak kan? Ni kawan-kawan ibu tak ada soalan? Tak ada tu semua faham betul tu. Itu kalau duduk depan balik cerita dapat semua tu. InsyaAllah lah, mudah-mudahan lah. InsyaAllah tuan, apa yang baik daripada Allah, yang tak baik atas kelemahan diri saya sendiri.
Sudahi majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.